رحمة للعالمين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء والحشر والدين. الحمد لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Hadis ke berapa dah? 131. Iza hamma ahadukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn min ghairi al fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. In kunta ta'lamu anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al-khayra haythu kana thumma ardini bih. Qala wa yusammi hajatah rawahu al-Bukhari. Hadis sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mencita-cita seorang kamu hendak membuat sebarang pekerjaan yang mana disunatkan oleh syarak ataupun yang diharuskan, hendaklah kamu sembahyang 2 rakaat sunat istikharah, kemudian baca doa yang saya sebut dalam hadis yang tadi. Makna doa itu, ya Tuhanku, bahawasanya aku pinta pilih akan dikau dengan pengetahuan engkau, dan aku minta takdirkan dengan kudratmu, dan aku pohon akan dirimu dari maha kurniamu, maka bahawasanya engkaulah yang maha kuasa dan engkau yang amat mengetahui segala yang ghaib, yakni yang tidak dapat dikesan oleh panca indera. Wahai Tuhanku, jika sekiranya engkau ketahui bahawa pekerjaan yang akan aku perbuat ini baik bagiku pada duniaku dan kehidupan
dan akibahnya. Maka takdirkanlah bagiku, yakni mudahkanlah bagiku, dan mudahkanlah akan dia, kemudian berkatkan bagiku. Dan jika sekiranya mengetahui dirimu bahawa perkara ini jahat bagiku di dunia dan kehidupanku dan akibahnya di hari kiamat, maka kau palingkanlah akan dia dariku dan palingkan aku daripadanya, dan takdirkan kebaikan sekira-kira adanya, kemudian kamu redai akan daku dengan dia, kemudian niatlah sebarang hajat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ini nak cerita bila kita nak buat sesuatu perkara, Nabi ajar sembahyanglah istikharah, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi dalam hadis lain, ma khaba man istashara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan kecewa orang yang urusannya dia mesyuarat, bincang, dan tidak akan menyesal orang yang bila nak buat sesuatu dia istikharah. Jadi tuan-tuan, sebelum buat suatu perkara kita buat istikharah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat saja, niat usalli sunnatal istikharah, itu saja, 2 rakaat kerana Allah taala. Mohon Allah beri petunjuk. Kalau baik mudahkanlah, kalau tak baik buat marilah apa saja alasan ataupun halangan untuk kita tak buat. Maka orang yang dak amal mesyuarat dan dak amal istikharah, dia banyak buat tindakan yang salah. Bila buat menyesal, cakap buat apa sajalah tuan-tuan sekalian tanpa berpandu pada perintah Allah, menyesal. Benda yang boleh undur tak apa, masa tak boleh undur, dan benda salah tak boleh undur, boleh minta maaf. Yang lupa Allah, yang lupakan salah manusia ni Allah, tapi manusia salah kita dengan dia payah nak lupa. Perangai manusia payah, bukan kita, Nabi sendiri kerana manusia. Nabi SAW, pok saudara dia yang dia kasih, Sayyiduna Hamzah Asadullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang digelar Sayyidus Syuhada, penghulu bagi orang mati syahid. Hamzah, Sayyiduna Hamzah mati dibunuh oleh Wahsy, secara hendak. Kemudian dimakan daging dan organ dalamannya oleh Hindun secara zalim, secara jahat. Ini melukakan hati Nabi SAW bila orang buat kepok saudara dia begitu. Tapi tuan-tuan, Wahsy dan Hindun ini Allah pilih masuk Islam. Wahsy masuk Islam, dan Wahsy bertaubat pada Allah. Taubat paling besar, orang kafir masuk Islam, bersih dosanya, kalau mati masuk syurga. Dan dia balas apa yang dia buat, kesalahan dia dulu, dengan membunuh Nabi palsu Musailamatul Kazzab. Antara Nabi palsu, lepas Nabi wafat, tobik lalu Nabi palsu, ngaku Nabi, bukan nama kita ya, nama Nabi ada dah, Musailamah Al-Kazzab. Dibunuh oleh Wahsy dalam perang Yamamah. Wahsy bunuh dia. Maka ini antara apa yang Wahsy nak buat, nak balas balik salah dia dulu, membunuh Sayyiduna Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi terima Wahsy, tapi kalau Wahsy duduk depan Nabi tunduk, tak boleh tengok muka. Ini manusia. Maaf dah, kerana Allah suruh maaf lah, tapi tengok muka tak sanggup, teringat apa ada. Ini manusia. Ni faham Nabi dah, kita bukan Nabi. Faham tak? Kita balik awal ni. Ni tuan-tuan sekalian, kita teruk lagi. Betul orang jasa sejuta jasa orang, tak ingat. Sekali buat salah, mati kan. Betul tak? Betul tak? Puan nawak dah betul. Betul. Lelaki saya, ibu-ibu sama. Itulah kita tuan-tuan sekalian. Baik orang banyak, tak ingat.
Salah orang asal tu, ingat apa mati. Maka cubalah sedaya upaya lupakan salah orang dan ingat apa baik orang. Nampak tak? Bila nak buat jahat, ingat dia pernah buat baik kamu dulu. Adapun kita lupakan baik kita, ingat banyak-banyak salah kita pada orang. Jadi tuan-tuan, bila salah dengan manusia ni begitulah. Maka sebelum buat fikir, caranya antaranya bincang suami isteri, ahli keluarga nak buat apa bincang. Jangan main pakai puasa betul tentang ayuh pakai dia lagi. Tahun ni raya jalan kurang apa. Mana? Bini kata tak boleh, saya tak boleh air laut. Tak kira. Tak dengar deraka. Tak boleh bincang langsung. Nabi SAW ajar ma khaba man istasyara. Tidak menyesal orang yang mesyuarat. Mesyuarat dah mesti atas meja pula. Bincang tu mesyuarat lah. Besarnya mesyuarat, dia letak satu ayat dengan sembahyang. Wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum. Antara orang yang terima perintah Tuhan, dia jaga 5 waktu sembahyang dan urusannya dia mesyuarat. Nampak? Bincang. Apatah lagi memang dia ahli mesyuarat, JK masjid, ada JK jawatan kuasa kerja kampung. Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba tentang dia ketua, pakar keputusan dia tak boleh. Kerja seorang ni tak berkat. Tengok molek kerja seorang ni tak barakah. Kerja yang barakah jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Allah punya barakah turun pada jamaah. Maka masjid, surah, apa-apa organisasi, NGO, kerajaan, apa saja mesti ada organisasi. Nabi ajar musafir 2 orang kena latih dah ketua 2 orang. Apatah lagi kita nak musafir atas muka dunia, nak pergi menuju Allah, kenalah ada jamaah tuan-tuan sekalian. Lepas ni maka kena ada ketua, timbalan, setiausaha. Ini barakah. Mesyuarat, nak balaslah mesyuarat. Bila dah setuju keputusan majoriti, terima, laksanakan. Keputusan majoriti tu hak orang, kita orang tak terima, tak apa, ikut yang majoriti, barakah. Ini dia ajar oleh para alim ulama. Tak akan menyesal kalau ikut musyawarah. Ni jaminan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan musyawarah siapa dia punya sunnah, rupanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda Allah kata tak boleh bincang, muka bawah. Ada bincang, Nabi tak bincang. Ada benda Allah kata boleh bincang. Perang Khandaq, Salman Al-Farisi cadang Rasulullah, kita duduk di tempat ada air, lepas tu kita buat parit. Nabi pun terima. Nak menandakan tuan-tuan, bincang itu barakah. Boleh faham maka nak buat sesuatu, tanya orang. Benda hak kita dah ada buat, tanya orang yang dah pernah buat. Ada ilmu tuan-tuan sekalian fil kutub, ada ilmu dalam kitab, ada ilmu tak ada dalam kitab. Al khibrah, pengalaman. Orang Teluk Menara kata experience. Ada pengalaman tuan-tuan sekalian. Pengalaman carilah kitab, tak ada. Mesti orang yang dah lalu, maka tanyalah dia. Tak rajin nega. Nega tak rajin. Lepas tu main nega tanpa tanya orang. Biasanya tak berjaya lah tuan-tuan sekalian. Jadi yang pertama musyawarah. Yang kedua, madama man istakhara, tak akan menyesal, tak akan apa nama tuan-tuan sekalian duka cita orang yang istikharah. Kerana yang pandu dia Allah Ta'ala. Boleh faham maka nak buat sesuatu, bangun 2 rakaat, mohon pada Allah. Kalau molek mu izin, tak molek tak ayah. Ada tu tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam. Maka hadis ni pendek je, yang panjang doa. Hadis pendek, iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain. Tu je hadisnya. Yang panjang tu doa. Apalah balik lagi duduk tepi tiang tu boleh setengah jam, ulang 80 kali InsyaAllah Tapi kalau main kekor palikang mau tak ingat jadi tuan-tuan sekalian duduk diam-diam. Cara apa Quran ni gitulah. Zaman kita ngapa Quran dulu setengah jam boleh semuka. Lagu mana cara? Ayat pertama ulang 20 kali. Ulang siapa ingat. So ayat nombor 2 pula.
sekali dengan ayat atas, boleh ingat insya-Allah. Tua ustaz, payah nak ingat, baca makna sudah. Yang penting doa. Allah Ta'ala faham apa sahaja bahasa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni selalu kita dengar, hadis sahih riwayat Bukhari, tentang kematian dan alam kubur. Iza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay' illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa. Rawahu al-Bukhari. Hadis sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang seterusnya, apabila diletak jenazah di atas bahu-bahu manusia, orang kampung, lalu dipikul oleh beberapa lelaki ke kubur. Sunat kita jenazah ni bawa atas bahu, pakat bagi sikit-sikit seorang. Pahamu bawa aku pula, pahamu aku pula. Bukan masalah gagah tak gagah. Ada orang kita cerita kita pula tukar-tukar kita, tak apa gagah dah. Bukan masalah tu. Ini bukan apa nama akak berat. Tanding akak berat bukan. Ini pakat bagi untuk bawa jenazah itu, digalakkan oleh para alim ulama. Sebab apa? Kita nak esok orang mayang ke kita. Kita nak esok orang akad jenazah kita. Kita nak esok orang semayang ke kita. Betul tak? Kita nak esok orang tanam, orang baca doa ke kita. Nak orang buat ke kita, buat ke orang dulu. Buat ke orang. Antara tanda mati husnul khatimah, ramai orang semayang. Tengok tok-tok guru ahli ulama negara kita, mati ribu orang semayang. Guru saya Ustaz Harun Tayyib hafizahullah, dia meninggal, saya sapa tu tuan-tuan, tak ada orang, tak tahu lagu mana, klik mata, umbu orang. Tuan-tuan sekalian, jalan ke kubur berasa sekejap, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribu orang semayang. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, ini tanda husnul khatimah. Bila ramai orang semayang ke kita, husnul khatimah. Tapi kalau tak ramai, jangan kata su'ul khatimah, belum tentu. Cuma tanda. Ada ke orang tak semayang, tak ada nak semayang. Al-Imam Hasan Al-Banna matinya dikepung oleh tentera Mesir rejim ketika itu. Tak dia benar jenazah dia. Takutnya Imam Hasan Al-Banna bukan dia bunuh orang. Tapi inilah musuh Islam, dia takut pada orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak orang semayang, nak orang akut jenazah kita esok, buatlah kepada orang, insya-Allah. Maka kata Nabi, bila diletak jenazah atas bahu orang-orang kampung, beberapa lelaki bawa ke kubur, sebenarnya mayat ni akan berkata-kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika mayat itu orang yang baik, ahli kebajikan, salihah. Apa makna orang salih? Yang mendatangi apa perintah Allah, yang meninggalkan yang dilarang. Al-imtisalu bi awamirillah wa ijtinabu nawahi. Yang buat sedaya upaya perintah Tuhan, yang tinggal sedaya upaya larangan Allah. Jatuh larangan Tuhan, kerana kita manusia, dia bangkit taubat dengan segera. Ini orang yang saleh. Maka orang ini, kalau dia orang saleh, kata Nabi, dia akan bercakap. Adalah khanda itu dia bercakap. Dia kata apa tuan-tuan? Qaddimuni dalam apa nama? Dalam kitab lain disebut, diulang-ulang kalimah ini. Qaddimuni. Apa makna qaddimuni? Kamu dahulukanlah akan daku. Bahasa lama. Bahasa kita nak mudah faham, derahlah. Itu makna qaddimuni. Orang kampung derahlah sikit, lajulah, lari kalau boleh.
Kita bawah ledah dah. Mana dia suruh berlari tuan-tuan sekalian. Tapi tak dengar, tak dengar. Dia kata laju, derahlah, tak sabar. Dia tak sabar. Kerana dia orang soleh. Kenapa? Nah, hadis lain kata dia sudah nampak di hadapan matanya itu Raudatun min riyadil jannah. Kuburnya itu satu taman daripada taman syurga. Di hadapan kuburnya malaikat rahmat tengah jaga, menyebut kalimah-kalimah selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang wahai VIP Allah Ta'ala. Selamat datang dengan muka yang berseri-seri. Siapa dia? Tak apa, taman syurga. Kita doa ala lain, dia doa ala lain dah. Mati ala lain. Kita tak akan nampak. Kita nampak petok tu. Petok tu. Besar mana rumah tuan-tuan, petok tu dah kita akan balik lagi. Hebat mana rumah, apa nama mozaik mahal mana pun, petok tu lah. Kita nampak petok tu, ustaz, tak ada beza pun. Memang dah. Akadu ukhfiha, Allah tutup, Allah hijab, tak nampak. Kata dipanggil alam kubur, alam ghaibiyah, alam yang tidak dinampak oleh al-hawas, panca indera, termasuklah mata. Maka dia dah nampak taman syurga, menyebabkan dia kata, lajulah hai orang kampung, lajulah sikit, aku tak sabar dah ni. Itu maknanya. Itu makna qaddimuni. Kemudian dan jika mana tadi? Ada jika ahli yang tak berkebajikan, maknanya in kanat ghairu salihah, bukan orang salih. Tak kiralah kafir, fasik, mujrim, munafik, ini semua ghairu salihah dipanggil. Jenis Islam dah buat dosa tak taubat. Islam dah mengekalkan dosa kecil, memandang rendah dosa kecil. Dosa kecil je. Nah, ini bahaya. Dosa besar buat tak taubat. Bangga dengan dosa, cerita ke orang. Ini jenis semua ghairu salihah. Kemudian pula ada jenis kafir, ada jenis munafik, ini semua masuk dalam golongan ghairu salihah. Hak ni kata Nabi dia akan bercakap. Hak ni dia tepik melarang. Orang suka ada nada dia, orang takut ada nada dia, tak sama. Jadi tuan-tuan sekalian, tanya dengan kenyataan tak sama. Kalau tanya, mu nak pergi mana? Tu tanya. Orang tak tanya orang, mu nak pergi ke mana? Tak ada. Tu macam robot punya. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ada nada dia. Maka orang yang takut ni, dia tepik menolong. Kata ulama, sambil menyatakan, ya wailaha. Dia tepik. Ya wailaha, celakalah. Disebut dalam kerandanya. Ya wailaha, celakalah. Aina tazhabuna biha, ke mana kamu semua nak bawa aku, hai orang kampung. Jadi takut. Kenapa dalam hadis lain yang saya sebut tadi, tadi nampak raudatun min riyadil jannah, ni dia nampak hufratun min hufarin niran. Kubur dia tu Allah tunjuk depan mata dia. Depan mata dia kawah api neraka Jahannam. Tak takut apa-apa. Tak takut apa-apa. Dia tepik melalong, ya wailaha aina tazhabuna biha, celakalah aku, nak bawa aku pergi ke mana, ya orang kampung. Lalu menyebabkan, kata setengah ulama, ada orang Allah tunjuk selalu, ada orang tidak. Kerana jadi berat. Ini semua kisah benar. Tengok TV tu, tengok etek cerita bermanfaat, tanah kubur contohnya. Itu cerita tapi tazkirah. Betul tak? Tazkirah ni banyak jenis, bukan ceramahnya. Antara yang banyak beri kesan ke rakyat Malaysia, apa dia tuan-tuan? Cerita, drama. Pakaian muda-mudi dan ikut siapa? Artis na TV. Luar ketak dari atas pas bawah. Orang lelaki ketak bawahnya. Mana orang lelaki, orang muda-muda yang beli luar, dia kecek bawahnya. Orang puan yang muda-muda ni, atas pas bawah tak. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Ikut siapa? Na TV. Besar peranan media tuan-tuan sekalian. Media cetak, media elektronik lebih utama. Maka orang berpengaruh ini sepatutnya diambil guna untuk manfaat yang lebih baik. Buat drama-drama yang baik tuan-tuan sekalian.
Ada tu dalam TV ada tanah kubur. Tengok ni tanah kubur. Takut tukar. Sanggup tengok drama lagi. Jodoh kita tiada arah. Siapa cerah tengok drama. Mana tak? Lepas tu koyak Razia The Sultan. Kenapa? Nama-nama nama tahu cerita. Tak tahu belaka. Dah tengok elak. Nak tengok cerita dah bola dah tengok dah. Jadi tuan-tuan sekalian, macam-macam jenis dia layan drama, tapi tengok hak manfaat tak mau tengok. Dia ingatkan kita tentang mati. Dah tengok. Jadi berat tu semua tu boleh berlaku, dak mustahil. Allah boleh tunjuk atas dalil firman Allah Taala, kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah sebut dalam Quran, setiap manusia akan ditunjuk atas dunia di mana tempatnya hari kiamat, syurga ke neraka. Jadi mak mudah mari surah, mudah pergi dengar, minat agama tu tanda ahli syurga. Mudah-mudahanlah. Amin ya rabbal alamin. Tanda-tanda. Tak boleh ngaku ahli syurga, tak boleh. Payah nak buat amal soleh, buat jahat suka sangat. Tak buat jahat kau orang zalim, kau orang tak rasa apa, dia berasa manis hingga dosa. Itu tanda ahli neraka. Tanda Allah sebut dalam Quran. Begitulah juga saat mati, lagu mana Allah Ta'ala tunjuk pada Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk perintih pada fahaman sekularisme, ilmaniyah, mengasingkan agama daripada kehidupan. Dia mati, Allah Ta'ala tunjuk betul apa Nabi sebut dalam hadis, dahaga yang tidak hilang. Dia dahaga, orang suak berbedi-bedi air, dah hilang dahaga. Panah disimbah pak penyuruh rumah istana dia dengan pilih bomba, dah hilang panah. Allah tunjuk atas dunia, tuan-tuan sekalian. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, bila dia meronta ya wailaha, hanilah kata ulama, boleh jadi berat. Jadi berat. Tapi kalau berat belum tentu jangan kata ahli neraka bukan. Tanda-tanda. Boleh faham? Ada orang berat paksa. Bapak sebenarnya berat lah tuan-tuan. Jadi jangan kata, kita tak boleh kata siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, tak boleh. Tanda sebagai iktibar pada yang hidup. Tak dengar Tok Adi kata benda? Tok Adi, senang Tok Adi. Berat orang wajib. Cerita tu tak kena tengok. Tok Adi. Alhamdulillah Tok Adi. Tok Adi kata aku boleh tengok muka Allah Ta'ala ubah. Dia kata jangan kata apa-apa, tazkirah untuk kita yang masih hidup. Dia serah Tuhan. Boleh faham? Kali kita akan temu hadis tentang bila orang mati, tak layak kita kata apa, serah pada Allah yang ditunjuk di hadapan kita itu. Tazkirah yang hidup, tazkirah yang tak perlu orang cakap, dia hidup sendiri mengingatkan kita. Itulah mati. Boleh faham? Jadi tuan-tuan, orang yang jahat ini, dia meronta dalam kerandanya berkata, ya wailaha aina tazhabuna biha, celakalah aku, mana mu nak bawa aku, hai orang kampung. Itu maknanya. Kemudian kata Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'. Ketika itu seluruh makhluk Allah mendengar apa yang ditempiknya, akan tempiknya yang demikian. Illal insan, yang tak dengar apa yang orang lah khanda bercakap tepik melolong tadi, sejenis makhluk manusia kita lah. Atau kita tak dengar. Allah nak uji tuan-tuan sekalian. Walau sami'ahu la sa'iqa, kata Nabi SAW, jikalau terdengar pada manusia, nescaya pengsanglah manusia. Pesang manusia kalau dengar. Dan ulama kata la sa'iqa ni berlari tak cukup tanah. Ada juga. Bukan berlari biasa, berlari tak cukup tanah. Kenapa? Takut. Maka kalau Allah buat bunyi, buat dengar, tak ada orang jahat. Maka apa tujuan Allah buat alam ini kalau tak ada orang jahat nak mana? Mana? Allah nak tengok. Allah nak tengok siapa yang luluh dengan ujian, siapa yang tak luluh, tuan-tuan sekalian. Boleh faham sebab tu periksa sekolah tak diberi tahu soalan, nak uji. Apa tujuan nak uji? Kalau khabar nak mana? Esok soalan sekian. Ada orang periksa tu. Kalau tuan-tuan pergi belajar di Azhar, berat tu. Soalan periksa doktor tulis tepi dewan periksa sebelum periksa. Universiti lain siap lama dah soalan.
batu beli spok lah, apalah tuan-tuan sekalian, duk azhar tak boleh. Kitab tebal tu baca habis lah. Kitab 3 jilid tuan-tuan sekalian kena murajaah habis lah. Soalan ikut pandai doktor. Soalan ikut pandai doktor. Masuk dalam dewan periksa, doktor duduk tepi dewan, yang ambil kertas selai tulis. Soalan. Faham? Kalau kitab 3 jilid, soalan dah apakah itu? Betul dulu, tak betul ulang tahun. Tu tuan-tuan sekalian. Dah 3 jilid, banyak-banyak hak kita baca, dia pergi ambil soalan nota kaki. Okey. Mampu kerah kita tuan-tuan sekalian. Ni baru tu ujian ni panggil. Ada atau jangan cakap sedap dak mesti dak luluh dah apa. Kerana itu saya pernah rasa. Mula-mula pergi mesti cakap so. Bila rasa baru tahu ni Universiti Al-Azhar. Jadi tuan-tuan sekalian, tu baru periksa Universiti Al-Azhar. Periksa Allah Ta'ala susu. Allah Ta'ala susu. Neraka, syurga, alam kubur, Allah Ta'ala susu. Nak suruh kita percaya ke tidak? Boleh faham? Jadi tuan-tuan sekalian, itulah nas yang sahih tentang cerita bila manusia mati menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kata ulama, bila perjalanan ke kubur pun melolong dah, itu sudah tanda ahli neraka. Dak payah tunggu niti titiang sirat. Kita ni masuk neraka ketika niti titiang sirat. Kita akan lalu mula-mula sakarat. Lepas tu mati duduk dalam kubur. Lama mana? Wallahu a'lam. Cik bayang umat Nabi Adam lama mana dah? Umat Nabi Nuh lama mana dah? Cik bayang lama mana lah kubur? Soal jawab tak pernah rehat. Mereka tak pernah MC. Sekarang ulama kata rehat bulan Ramadan sahaja. Cik bayang lama mana duduklah kubur seorang diri. Dok tutup aurat kena balung. Dok sembahyang kena gandeng. Dok belajar ilmu fardu ain kena pukul. Tuan-tuan sekalian, nak elok lagu mana? Tak boleh elok. Tali pinggang hitam taekwondo tak boleh elok. Silat cakor rimah cakor apa pun tak boleh elok. Kerana yang pukul itu malaikat Allah. Setengah ulama kata besi yang diangkat itu tidak mampu diangkat oleh seluruh manusia. Gabung seluruh manusia, gabung seluruh jin. Besi itu sikit hamuk tak ganjok, berat besi itu. Diizin oleh Allah, dia angkat oleh pemalu pemukul kita, dia katok kelang 7 tala bumi. Nak sambung apa atas dunia ni? Buatlah mayang 5 minit banding seksa yang selama-lamanya. Tutuplah aurat panas sikit je. Tak sikit je. Lah kereta ada ekor. Tu kipas. Kalau panas, tok depan muka. Tak payah buat pusing. Kalau panas hangat, ibu-ibu sekalian, sekejap je sebelum diseksa. Kerana tak tutup aurat. Tubik rumah, sidar baju, pakai skas saja. Ingat tutup aurat tu kepala. Ni tekuk aurat. Pergi beli pasal nak beli ikan, pergi sisi tangan awak dia. Ni apa kira ikan? Apa kira? Ni aurat ni, ibu-ibu aurat. Faham tak? Tu stokeng pakai. Tutup aurat seluruh tubuh illa ma zahara minha. Muka dan pergelangan tangan saja. Taat pada Allah, esok lebih berkali ganda Allah Ta'ala akan balas kebaikan pada kita. Ni faham ni? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, lama mana umat dahulu duduk dalam kubur, ada yang nikmat, ada yang diseksa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, habis tempoh kubur, dibangkit padang mahsyar. Lalu apa? Hisab. Lalu apa lagi? Mizan. Apa lagi? Titiang sirat. Kemudian kita akan duduk beratur di haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari hadis sahih, Aisyah menangis esok-esok. Menangis Aisyah menangis. Nabi tanya, ya Aisyah, ma yubkiki ya Aisyah, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Aisyah? Esok-esok Aisyah menangis. Nabi tanya, bapa mu menangis wahai isteriku yang disayangi? Bapa menangis? Aisyah kata, aku terkenangkan api neraka.
mikir api neraka. Kita payah nak mikir, mari kuliah baru mikir. Itu nasib baik mari. Kalau tak mari lagu tuan-tuan sekalian. Dia mikir api, duduk seorang mikir api neraka. Kita duduk seorang mikir bila pula nak tambah beli emas, apa dah? Bila pula nak tambah beli tanah, nak beli rumah. Tuan-tuan sekalian, mikir api neraka. Lalu Aisyah kata, adakah kamu termasuk di kalangan orang yang kamu sendiri kata Allah kata hari kiamat manusia tak tegur siapa dia pun kerana sibuk memikirkan api neraka? Nabi kata, aku dan kamu termasuklah orang yang saling tidak mengenali esok hari kiamat. Hari ini bini kita kenal sekali, betul tak? Tok lelaki kita, isteri kenal sekali. Esok suami isteri pun tak akan tegur menegur antara satu sama lain. Sibuk yang sebenar-benar sibuk esok depan api neraka, depan Allah singkat api neraka, kanja manusia. Fabuhital ladzi kafar, terkejut orang kafir, sungguh rupanya ada neraka, atas dunia tak mendengar. Nabi-nabi diceritakan Tanbihul Ghafilin, Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, semua Nabi mendoakan, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku. Seorang yang Nabi minta selamatkan umatku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah nabi-nabi lain itu penting diri? Tidak. Ini Allah nak gambarkan dahsyatnya api neraka. Allah singkat, lupa, sehingga sebut selamatkan aku. Maka Nabi kata, tiga ni lagi tak lepas. Anak temu mak, tembur. Mak tengok anak, tembur. Kawan baik temu kawan baik, lari. Ayah temu anak, tembur. Anak tengok ayah, lari. Tiga. Yang pertama, hisab. Lagi tak lepas ni, temu depan muka mu, tak ayah. Yang kedua, mizan. Hisab dikira seluruh amal, dari hidup, dari balik sampai mati. Yang kedua, mizan. Hak baik tak belah kanan, hak buruk tak belah kiri. Ada satu amalan kata Nabi, ada satu amalan dicerita oleh Nabi, hadis sahih juga ni. Dibuka buku lembaran amal, jauh mata memandang. Tuan-tuan je tengok dah buka risik, jauh mata memandang. Jauh. Itulah amal kita. Tiba-tiba diserahkan pada malaikat satu lembaran kecil, kertas kecil. Lembaran amal panjang tu banyak macam-macam. Semayang ada, lepas mayang pergi kuliah, apa balik kuliah ngopak pula. Ada. Duduk belah kiri, molek duduk belah kanan, capur bi. Hari Senin muk molek cakap beralung untuk lelaki, duduk belah kanan. Hari Selasa mari muk duk molek, dia jekoh untuk lelaki. Mana? Duduk belah kiri. Tuan-tuan sekalian. Panjang sejauh mata memandang, hadis sahih. Tiba-tiba dihulurkan satu kertas lembaran kecil. Kalau kertas amalan tadi tu gini timbang. Ni belah jahat gini, tak baik gini. Diserahkan lembaran kecil kepada malaikat, kepada Allah. Tertulis di situ, al-qaulus sabit fil hayatid dunya, kalimah paling maha menewahkan segala amalan lain. La ilaha illallah. Letak rung nambah hak jahat, berat belah kanan. Kalimah apa? La ilaha illallah. Sehari kalau boleh, jangan kurang 100. Tariqah Naqsyabandi Al-Khalidi, tarikat yang ada sanak dengan Nabi lah. Tarikat banyak, sesat banyak juga. Sehari 5,000 paling kurang. Kita tak boleh 5,000, 100 dah. Tak 100. Mula-mula ni 100. Jangan gaduh lalu. Balik 10,000 dah lah, mati dah cik dah. 100 dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Basah mulut. Gini amalan. Mana? Hadis lain pula kata, subhanallahi tamla'ul mizan. Sekali sebut subhanallah memberatkan timbangan amal. Amal tak? Subhanallah. Di tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita buat sama dah faham ayat tu. Cuma tak bersungguh mana. Maka sungguh fahami apa yang kita wirid lepas sembahyang. Tu mizan dipanggil. Mizan. Kemudian kita akan lalu titiang sirat. Sebelum titiang sirat, lepas mizan tu,
Ada orang awal-awal berat belah jahat, balik awal dah ni. Kalau Allah izin, Allah dulu, Nabi boleh beri syafaat selamat. Dia berat belah ni, ada anak yang mendoakan anak mati kecil, selamat. Boleh beri syafaat. Dia lebih dosa sikit, nak masuk syurga tak boleh, dia lebih dosa. Allah Maha Adil. Maka anak dia rupanya nombor 2 ngapa Quran. Ni betul. Anak dia nombor 2 ngapa Quran. Jadi anak kita 8 orang, seorang pun tak pedah, ni tak ada seorang. Tak ada seorang, lepas dah nak buat mana. Ni kalau ada anak cucu besar lah, seorang 2 orang tak pedah, belaka lagi bagus. Tuan-tuan sekalian, dia boleh beri syafaat 10 ahli keluarga. Takkan 10 anak kita sebut mak long, mak joh, mak ngoh, kita tak sebut. Mesti nombor 1 ibuku, nombor 2 ayahku. Nampak tak? Jadi tuan-tuan sekalian, beri. Ni apa orang apa Quran. Ini ada juga di negara, bukan Malaysia lah, di negara Mongolia. Ada cadangan suruh tutup mak tapi. Bukan di Malaysia, Mongolia dah tidak. Suruh tutup mak tapi. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Bala Malaysia ni, kalau ikut hadis Nabi, dulu lah nak turun bala. Allah sebutlah hadis kursi, masih ada golongan al-musabbihuna bihamdi rabbihim, yang memuji Allah, naik baca ingat Tuhan, baca Quran pagi petang siang malam. Antaranya anak tahfiz. Dah, kita kalau tengok budak sekolah asrama penuh pakai kok, pakai nektar, dengan budak tahfiz jubah dengan serban, hak ada kita pandang rendah. Jujur. Tak usah pelawak. Jujurlah sayang anak. Jujur, hak ada saya pandang rendah. Pakai serban lah. Tak, awak cerita. Kita ada pengalaman, kita anak tahfiz. Walaupun tahfiz saing mana, kalau imtiaz tahfiz saing, tuan-tuan sekalian, anak tahfiz juga. Saya bila dengar orang nak tutup mak tahfiz, mengingat orang mak tahfiz tunggu. Ni salah seorang, lakoh mayat dulu. Lah. Tuan-tuan sekalian, lakoh mayat dulu. Ni tutup pusat judi, pusat arak ni, mak tahfiz yang menjadi asbab Allah tangguh azab, tiba-tiba dipandang hina, dipandang lelaki. Jangan pandang hina. Ibu-ibu kalau tak ada anak dara belajar tahfiz, pergi piti belajar. Ada anak dara, mu nak giah siapa? Ambil 5 ya awak belajar. Kita tak ada anak dah, anak dara. Cucu dara, pergi buat belajar, tuan-tuan sekalian. Kerana mereka ni boleh beri syafaat esok hari kiamat. Boleh faham? Baik, ada orang tak boleh beri syafaat. Kenapa? Berat dosa, berat dah. Tiba-tiba tuan-tuan rahmati Allah, muflih. Tahu muflih? Kosong tu, telur ayam. Neraka lah tempatnya. Ada pula orang tuan-tuan sekalian, berat belah kiri ditambah dengan la ilaha illallah, akidahnya sahih, macam-macam amal yang disebut oleh Nabi tadi, bertambah belah kanan. Baik, hak tambah belah kanan pula tak sesat lagi. Lepas timbang, ada orang berat belah kanan ni, Allah pun panggil seluruh manusia. Tuan-tuan bayang lautan manusia, siapa di sini yang kenal fulan bin fulan ini? Ini tuan-tuan, bayang manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia paling akhir, luah mata memandang padang mahsyar, kaunter seorang demi seorang dihisap, duduk depan, pandang depan. Allah tanya, malaikat mewakili Allah Ta'ala, siapa yang mengenali fulan ibnu fulan ini? Siapa yang kenal dia? Timbang siap dah, pahala lebih. Ingat sedap duduk dah. Allah pergi tanya pula, siapa sini nak tuntut bela atas dia? Balik awal kita, masa ni penat sekali. Dosa dengan Tuhan, yaghfiru liman yasha, Allah boleh hapus. Dosa dengan manusia, tuang dia tak apung. Tuan-tuan, balik awal kita. Baik, siapa di sini nak tuntut bela dengan dia? Tuan-tuan, mari bini dia lah dah kita. Bini mari. Dia ni dulu, aku jahil tak kenal agama, dia tak pernah ajar, ya Allah, aku terjun neraka kerana dia. Allah kata, ambil pahala dia, beri ke bini. Naik. Bini kata, saya tak tutup aurat, dia tak pernah tegur. Dia tak berani tegur. Orang tak berani tegur isteri buat maksiat, Nabi gelar apa tuan-tuan?
Dayus. Orang Melayu faham, orang lelaki dayuh ni orang tapur, orang puang. Itu dayuh juga, tapi dayuh lebih besar. Isteri buat maksiat, tidak tegur. Isteri tu big free hand, tidak tegur. Isteri pakai molek, ia pula suruh pakai ketat sikit. Ni dayus, tuan-tuan sekalian. Nabi kata dalam hadis, ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang lelaki dayus tak akan masuk syurga. Walau pergi surah, walau pergi masjid, tak akan masuk syurga. Takut tuan-tuan sekalian. Boleh faham Baru bini baru naik. Mari anak. Kalau lapar orang, anak pertama tutup bela, dua tutup bela, kau kurang tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba mari pekerja-pekerja, kita boh rupanya. Balik awal tuan-tuan. Ni boh aku, we gaji lambat, PT ada, we gaji lambat. Tangguh gaji. PT syarikat kita kurang PT ni. Gaji tangguh. Tengok-tengok dalam Facebook, pergi jalan Cina. Pergi jalan boleh. Gaji pekerja tak bayar. Tuan-tuan ingat, tak bayar ya dosa. Melambatkan bayaran pekerja, gaji pekerja kita. Allah tulis dah. Kerana masuk dalam bab menyusah kau orang. Faham tak ni? Orang susah kau orang, Allah susahkan di hari kiamat berpuluh kali ganda. Faham? Right. Tu kalau boh, kalau pemimpin, seluruh rakyat mari tutup bela, dak nungging je ni. Wal-ayazubillah. Tolonglah jaga hubungan manusia, tuan-tuan sekalian. Jangan buat salah dengan manusia. Kita manusia memang ada salah. Kurangkan, minimalkan sehabis yang mungkin. Dosa dengan Allah Ta'ala bukan kata boleh, tapi dengan Tuhan, taubatlah bila-bila masa Allah terima. Dengan manusia, nyedak maaf, berat kita. Surah gidah tak bahan tanah adik-beradik, surah gidahnya khianat, atas saka, surah gidah macam-macam manusia ini. Pergi surah, tapi hasad dengki. Sahabat saya tuan-tuan rahmati Allah, kedai buka semula tak laku. Orang tanya orang kampung, mana lama dak mari, dah mudah buka kedai. Orang lalu nampak tutup. Ni kisah benar ni. Rupanya gali 4 penjuru kedai ditanam dengan sihir. Hasad dengki ni perangai orang Melayu, tuan-tuan sekalian. Kita jangan adalah perangai ni hasad. Orang nega nasi lemak, nega nasi goreng, berapa juta sehari untung? Pergi 8 juta. Tak ada. 100 riyal. 200 riyal tu banyak tu tak? Tuan-tuan sekalian, ni deki. Sahabat saya, mak dia, tuan-tuan rahmati Allah, duduk seorang, tak ada kerja. Ambil meja, buka depan rumah, jual sinema. Seberang jalan, restoran. Tuan restoran mari jalan, tengok, basi habis. Ni sihir. Tuan-tuan tak semayang, dosa tak semayang. Tak puasa, dosa tak puasa. Hasad dengki pada orang, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasad dengki dosa sahah. Pahala kita hak lain habis dimakan oleh hasad dengki, macam api makan kayu api. Sekejap tuan-tuan sekalian. Gini lagi kiamat, gini. Mana? Gini. Gini. Berat belah dosa. Pahala kosong, nalek, tak ada apa satu. Jadi muflis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, ada dosa dengan manusia, minta maaf, jumpa, minta maaf. Adik-beradik, mana ni kat kita ni 13 tahun dak tegur. Anggah balik raya. Anggah balik, saya tak anggah balik. 13 tahun. Orang mukmin 3 hari dak tegur. Allah murka 3 hari, tuan-tuan sekalian. Ni 13 tahun. Dengan manusia jangan buat main Jadi tuan-tuan tolong jaga hubungan dengan dosa sesama manusia. Jadi ini antara suasana hari kiamat. Sesat, naik tiap sirat. Selamat, lepas tak selamat, bum, jatuhlah api neraka Jahannam. Apa nama Al-Imam Fudail Ibn Iyad, wallahu alam, katanya lah 15,000 tahun perjalanan tiap sirat. 5,000 gini. Rambut belah 7, halus, tajam, lebih tajam pada mata pedang, paling tajam atas dunia, warna hitam, bawah api hitam.
Dan apa mana titiang? Yang selamatkan kita Allah Ta'ala. Jadi wak rohok orang atas dunia. Dia ada jawatan bersakut paut dengan orang. Wahai wak rohok. Orang kata saya nak tahu orang. Saya. Kerja dia saya. Boleh hanya ambil pen. Saya. Dia wak rohok bagi esok. Jaga Allah rohokmu hari kiamat esok. Saya jaga. Kerja dengan orang tolong mudahkan. Kerja kita sakut dengan orang tolong wak mudah. Allah mudahkan berkali ganda. May yassara mu'minan yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Orang mudahkan usaha orang mukmin, Allah mudah usaha di atas dunia, hari kiamat berlipat kali ganda. Jadi buat rohok lah lagi. No, 5,000 tahun straight, 5,000 menjunang tuan-tuan bayang. Ada yang pijak, bom jatuh dalam api neraka. Ar-rashi wal murtashi, pemakan rasuah, pemberi rasuah, pijak kerja neraka. Akilar riba wa mukilahu, pijak jatuh dalam neraka. Antara yang selamat, yang paling besar penyelamat atas titian sirat adalah urusan dengan manusia. Antara contoh Nabi beri, orang susah mari minta tolong, dia tak boleh nak beri tolong, dia beri pinjam. Mudah hari kiamat atas titian sirat. Kemudian bila dia beri pinjam, dia ada piti lebih, dia halau hutang orang. Sabbatallahu qadamaihi ala sirat. Kata Nabi orang begini, Allah kekal kaki dia atas titian sirat. Piti kita banyak lah, sebahagian piti banyak. Adik-beradik mari nak pinjam 100 ya. Jangan awak bayar. Weh. Saat kita beri tu, Allah standby lah, sedia dah nak tolong kita. Piti pun nak banyak. Orang gati pun tak gati supaya tula, piti banyak. Dah. Mazal. Dah. Contohnya piti banyak tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba adik-beradik kata, hutang aku nak bayar dah ni. Aku mari yang mu petang ni, kita kata 100 je. Alah, sebut alah. Nabi jamin, sabbatallahu qadamaihi ala sirat. Allah kekal kaki atas titian sirat. Cuma macam saya sebut sama lah, orang berhutang tak boleh pakai hadis ni. Orang berhutang tak boleh pakai hadis ni, kena ulang, kena sebut sama. Kalau tak, dia tak ingat. Orang berhutang pakai hadis ni, siang orang mudah dengar ustaz khabar ni. Alah hutang, mu tak mau alah hutang aku 30,000. Lepas nyembah kawan tuan-tuan sekalian. Orang berhutang kena pakai hadis berhutang lah. Kena bayar. Hutang kena bayar, wajib bayar. Orang berhutang niat lah hati tak mau bayar, hadis sahih. Dia mencuri bukan berhutang. Orang berhutang buat lembek tekak, hati niat dah tak mau bayar, dia asurkah kata Nabi, dia mencuri bukan berhutang. Ada pun orang yang memberi hutang pahala dah, tiba-tiba dia ada piti banyak. Ada ke piti, dia beri tangguh, tak apa. Lagi dia beri tu pahala jarang. Mudah kau orang. Sampai masa tuang dia nak bayar, kita ada piti aku banyak lebih halal, walaupun RM1, walaupun RM10, walau RM20, termasuk menghalalkan hutang itu orang yang tetap kaki atas titian sirat. Tu baru bab hutang. Tuan-tuan kiyahlah apa saja urusan tuan-tuan, memudahkan orang, Allah mudahkan kita esok-esok. Dia faham sesat titian sirat, imma ni'mah imma syaqawah. Sama ada nikmat syurga dulu pun masuk syurga, ataupun terjun neraka, wal iazu billah. Itu sesat bab kubur ini tuan-tuan sekalian, dan bab hari kiamat. Saya syarah panjang sikit nak suruh faham insya-Allah, dan nak suruh kita berasa sikitlah, tak banyak pun sikit ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesat hadis yang seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantaziri as-sa'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dijawab akan suatu pekerjaan kepada yang bukan ahli jawatannya, itu tanda hendak kiamat. Tunggulah, kata Nabi. Ini antara tanda dekat nak kiamat, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi, diberi jawatan bukan pada ahlinya. Orang layak tak boleh kerana bukan anak beranak, orang tak layak boleh kerana kroni anak beranak. Ini tanda dekat nak kiamat.
Dia bukan tak ada kelayakan, tiba-tiba pegang jawatan. Sangat dimurkai oleh Allah, sangat dimarahi oleh Nabi SAW. Ada orang layak pegang jawatan, Nabi beri. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali. Ini semua orang-orang yang ada kepimpinan. Ada sahabat dengar hadis bab kepimpinan, dia pemimpin ni tuan-tuan dua. Nombor satu syurga, nombor satu neraka. Itu ya. Syurga nombor satu siapa masuk? Pemimpin. Syarat adil amanah syurga nombor satu dia. Dan orang lain sembahyang boleh seri pahala. Dia pemimpin masjid tu kerana dia dulu. Seluruh orang sembahyang dia boleh pahala. Itu besar pemimpin. Kampung tu dia kata mana tak ada kuliah. Buat kuliah. Wajib kuliah tiap-tiap malam. Dia pemimpin. Orang mari kuliah kerana arahannya. Dia boleh pahala. Berapa ramai orang mari. Boleh ke dia? Itu kata pemimpin nombor satu. Tapi kalau khianat, tuan-tuan sekalian, nombor satu, boom, terjunlah api neraka Jahannam. Wal'iyazubillah. Maka jangan berebut jawatan ni, jangan rebut. Orang beri kerana orang tahu kita boleh ambil dengan penuh amanah. Rebut jangan. Faham ni? Rebut jangan. Nabi kata antara orang yang tak layak dia beri amanah, orang yang minta amanah. Minta. Ingat ni, lagi latih aku tu. Minta tu tak boleh dah. Dah calon pilihan raya ustaz, tu bukan dia minta. Orang latih dia jadi calon. Faham tak? Tu tuan-tuan sekalian. Ada pun kita mari lobby diri sendiri, itu tanda kata Nabi, la tas'alul ri'asah, la tas'alul imarah. Nabi larang, jangan minta jawatan. Jangan minta. Orang tahulah kita layak ke tak layak. Orang tahu. Orang tahulah kita layak ke tak layak. Orang tengok mari surah sama, kuliah depan kali sama, dia lah ada sama. Orang layak lah, pengurusi masjid. Layak. Boleh, tak usah minta. Dan kalau orang kata, ni kata mulah, ni kata mulah, awak lah layak, ketika itu anggaplah itu amanah daripada Allah. Ambil dengan penuh rasa taklif, tanggungjawab, bukan tasyrif, bukan kemuliaan. Ni. Baik, ada sahabat pula dia tak layak pegang jawatan, dia lebih bagi yang lain. Contohnya ada sahabat dia lemah bagi yang jawatan ni, Abu Zar Al-Ghifari. Apa nama kaum Ghifar ni, asal kaum kelompok apa tuan-tuan? Peropok. Ghifar ni kelompok satu kaum peropok. Lalu kat kampung dia orang tak berani, lalu mesti kena pau. Jadi peropok kuat. Ini asal Abu Zar Al-Ghifari. Maka antara kelemahan dia, jawatan Nabi rasa dia tak layak. Maka bila dia tanya, Nabi kata, inna haza la amanah. Tak sahah Abu Zar, kelebihan mu kot lain. Amanah ni, jawatan ni, inna haza la amanah, ini amanah besar. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Amanah kalau tak pegang dengan sebenar-benar takut pada Allah, hari kiamat penyesalan yang tidak sudah. Jadi tuan-tuan sekalian, berilah amanah pada orang yang layak, dan peganglah amanah kalau orang latih kita dan kita berasa itu kebolehan kita. Sila. Boleh faham ni? Kalau bukan, tuan-tuan sekalian, takutlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bukan pegang agama, pegang persatuan hoki pun tak layak. Kalau orang tu hoki tak kenal apa. Tak, bukan agama, persatuan bola, dia kaki baku. Bola tak dia tengok, tiba-tiba latih jadi presiden bola, tak boleh. Faham? Itu masuklah hadis, tak boleh. Dia bukan ahli. Jadi tuan-tuan sekalian, apatah lagi yang bersangkut paut dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan perkara ini, kerana disebut oleh Nabi, fantaziris sa'ah, kalau mu langgar, tunggu kiamat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, amanah bukan dibangga-bangga untuk jadi peluang kupu pitih, bukan, tapi untuk dilaksana. Kerana orang langgar amanah itu orang yang lucu iman daripadanya. Nabi kata, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman, tidak sempurna iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah dalam dirinya. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang seterusnya, iza wuqi'a fir rajul
wa anta fi mala'in fakul lirrajuli nasira walil qawmi zajira wa qum anhum. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi zimmil ghaibah an Anas, fi zammil ghaibah. Apabila jatuh kecelakaan pada seseorang di tempat orang awam, tempat orang ramai, walha engkau bersama-sama di situ, maka hendaklah engkau tolong akan orang yang kena cela itu. Dan bagi pihak yang mencela, terpaksa engkau urutkan dan pindahkan engkau daripada tempat itu. Maknanya apa tuan-tuan? Jangan ada sifat ananiyah ni perangai orang Islam akhir zaman ni. Tengok orang kena buat jahat depan mata, elok saja. Tengok muslimat kena kacanya, elok saja. Faham tak? Macam hak tersembur dalam Facebook tuan-tuan sekalian. Pukul 4 pagi di tandas KLCC, seorang ibu masuk dengan anak dia, masuklah tandas KLCC. Tiba-tiba dengarlah tandas bunyi suara orang lelaki, perang, suara orang lelaki. Tandas orang puang. Bang kena ni, apa pengor muka. Bang dah. Tuan-tuan sekalian. Suara orang lelaki. Tubik-tubik rupanya. Tuan-tuan sekalian, rupanya maknya dia pun nasihat, ni tandas orang puang. Hok maknya ni kata, ni perempuan lah ni. Ada. Dia kata tu baju dia puang. Suara semua orang lelaki, mana palu orang dengar suara. Dan dia cegah, ni benda tak boleh, dia masuk tandas orang puang. Pergi tandas lain. Dia lawang juga, lawang. Hak lain tengok saja, hak lain. Hak puang lain tengok saja. Pasal muka. Ini perangai orang kita dah. Benda tak betul, bersatu dah lawang. Lah tandas tu, faham tak? Ambak amal-amal baru betul. Ni perangai orang kita tuan-tuan sekalian. Berlaku apa nama tuan-tuan benda mungkar, tengok saja. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Nabi, bila berada dalam situasi dua pihak, atau orang jahat buat ke orang baik, ataupun orang yang menzalimi orang yang dizalimi, ketika itu jangan tengok saja, tolong orang yang dizalimi. Ambak, gocoh, apa saja buat pada orang yang jahat. Kalau di Mesir tuan-tuan rahmati Allah, kalau beramal agama bagus sungguh. Ada beramal agama berat sungguh. Atas bah tu depan mata dia curi bil. Ini ada cara. Orang kena curilah kerja. Orang lain orang tak tahu. Ini bukan perangai orang Islam. Perangai orang Islam saling bantu-membantu antara satu sama lain. Bila tengok depan mata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perkara salah dan dosa. Tapi cuma orang Melayu ada lagi lah, perangai bagus tu ada lah. Kalau orang Belanggur berhenti tolong. Berhenti tolong. Hak bagus gini, bagus doa ni. Bagus doa. Sampai jeng jalan. Dia tengok. Tuan-tuan ngaji tak? Jeng jalan belah tuan-tuan. Belah kiri. Belanggur belah kanan. Ngaji tak rasa? Ke sama buat kau? Kita duduk belakang nak pergi ngajar. Kau tengok jam. Lambat jeng. Tengok belanggur belah ni, rupanya hak belah ni. Tolong tengok je panggil. Tuan-tuan, jeng. Tuan-tuan nak tolong berhenti, tolong. Tengok dah ayah lama-lama. Boleh faham ni? Nyusuh ke orang pula. Jadi tuan-tuan, itu bagus pelik dia panggil. Bagus doa lalu pula. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku, dua pihak yang salah, yang yang dizalimi, tolonglah yang dizalimi. Dan daripada perbuatan orang yang menzalimi. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah hamba saudara-saudara kamu yang dizalimi, yang menzalimi dan dizalimi. Sahabat pun tanya, tolong yang dizalimi fahamlah. Tolong yang menzalimi lagu mana? Nabi kata yang dizalimi fahamlah tak tolong. Yang menzalimi tolong usir. Tolong ambak. Pemerintah awak jahat ke rakyat, tuan-tuan sekalian. Cara tolong yang dizalimi, tolonglah tahan hak dia.
hak menzalimi tolong nasihat, tak mau dengar tukar hak lain. Itu cara tolong yang menzalimi. Ni siapa sebut? Bukan saya sebut, Nabi SAW. Tu caranya. Boleh faham ni? Dia tuan-tuan sekalian, tolonglah orang jahat dan orang yang dibuat jahat. Itu maknanya. Lagu mana tu? Yang dibuat jahat faham? Yang buat jahat nak tolong mana? Tolonglah lagu mana? Siapa dia berhenti buat jahat. Itu makna hadis Nabi SAW. Termasuklah hadis ini, wallahu alam. Hadis yang paling akhir, tak, kerana sampai sini bau nasi inyok. Tak. Tuan-tuan sekalian. Acah ungguh aku tak. Hadis yang sungguhnya, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pun nampak dak khasyuk tu, hadis yang 135 akhir insya-Allah lah, Kalau dan sehari lagi insya-Allah. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bil amiri khaira, ja'ala lahu wazira sidqin, in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anahu, wa idza arada Allah bi ghaira zalika ja'ala lahu wazira su'in, in nasiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu." Rawahu an-Nasa'i. Apabila dikehendaki Allah jadi baik dengan seorang raja ataupun pemerintah itu, dijadikan baginya menteri yang teguh setia dengan dia, yang mana lupa diperingat, yang mana ingat dibantu oleh menterinya. Dan sebaliknya, apabila dikehendaki Allah akan tak jadi kebajikan, dijadikan bagi seorang raja itu menteri yang tidak senonoh, yang mana terlupa oleh raja, tidak diperingatkan, yang mana tak terlupa, tak dibantu. Rawahun Nasa'i. Pemimpin yang baik sisi Allah lagu mana? Allah kurniakan dia penasihat yang jujur. Betul kata betul, salah kata salah. Kalau tak baik, Allah beri dia penasihat yang jenis wa anfusana wa anfusini. Tuan-tuan faham? Dengar macam bahasa Arab, bahasa Melayu tu. Wa anfusana wa anfusini, mengampu sana mengampu sini. Betul, betul boh, betul. Dak betul, betul juga. Ni perosok. Kita begitu juga. Isteri yang merosakkan suami lagu mana? Betul, betul, dak betul, betul juga. Isteri yang salihah lagu mana? Kumpulan Rehan kata, pandangan kita diperteguhkan. Nampak? Tak ingat diri. Apa yang kita kata betul, dia tolong sokong. Yang baik, dia apa nama? Sokong. Yang tak baik, dia tegur. Lirik tak ingat, kita nyanyi akan datang pula insya-Allah, minta maaf banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, nak beritahu itulah ciri orang yang baik di sisinya, Allah beri penasihat yang jujur. Tuan-tuan nak kenal sahabat dengan musibah. Kalau lupa panggil musibah, tuan-tuan sekalian, dia betul dia nasihat, tak betul betul dia sokong, tak betul dia nasihat. Sahabat tu, kita buat betul, dia kata betul, tak betul-betul juga, ini mengaku ni. Teruk lagi, betul tak betul, tak betul-betul, ni berat lagi. Tak, tuan-tuan sekalian. Jadi sahabat yang baik, yang nasihat kita, sayang kita salah. Masalahnya manusia hari ni, hak jenis gitu tak baik. Bila salah sahabat dia kata tak betul gini, tak betul, dah ajak lalu naik kereta. Cikgu Jah mana? Dah ambil terus baca. Dah. Tuan-tuan sekalian, lepas orang nasihat jujur dak kawal terus. Ini orang yang rugi. Allah hantar dia nasihat yang jujur, dia buang. Orang yang rugi. Kita tuan-tuan sekalian, jerawat muka dak nampak. Betul tak? Jerawat muka ni dak nampak, dak perangai kita nampak. Jerawat muka tak kena molek kudi putih tu atas kepala, tak nampak. Tahu mana ada kudi? Tengok cermin tengok cermin. Maka cerminan bagi kita adalah sahabat yang baik. Betul kata betul, salah kata salah. Begitulah bagi raja, pemerintah, penasihat yang jujur menyelamatkan dia. Penasihat yang jujur. Khalifah Harun Ar-Rashid, dia ada seorang penasihat yang jujur. Tuan-tuan rahmati Allah, betul-betul, tak betul, tak betul. Khalifah ni tuan-tuan, penasihat dia penuh tuan-tuan sekalian. Anak dia pergi belajar dengan penasihat ni, ulama penasihat. Penasihat dia rotang anak khalifah, rotang tanpa sebab. Rotang tanpa sebab. Anak khalifah tuan-tuan,
khalifah ni besar dia raja zaman tu. Kalau kita balik awal lah buatkan anak raja gitu, ni anak khalifah. Rotan tanpa sebab menangis kawan tu, balik ngadu kaya Tok Syekh rotan hamba dah, tanpa sebab dak tanya dulu. Khalifah pun tanya, apa merotan anak aku? Rotan tanpa sebab pula tu. Inilah didikan tanpa kata. Faham tak? Aku dak ayah nasihat apa? Inilah didikan yang aku nak ajar esok mu ganti ayahmu jadi khalifah. Jangan buat zalim kau orang tanpa sebab. Oh, khalifah tu kalau gitu watang ya. Makna tuan-tuan sekalian, ni penasihat yang jujur. Faham lagi? Ni tuan-tuan rahmati Allah. Orang tu baik jika di sisinya ada orang jujur yang menasihatinya, termasuklah raja dan pemerintah. Ni faham Kalau jenis ngapu jahanam tuan-tuan sekalian, wal'iyazubillah, jauhkan kita daripada sahabat kawan-kawan yang sebegini rupa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, begitulah lebih kurang maksud hadis ini. Disebut raja dan pemerintah. Boleh kiaslah pada seluruh kita semua pun boleh pakai juga hadis ni. Suami, boh, ada kawan, boh yang baik, ada pegawai yang jujur, bukan jenis ngapu. Jenis ngapu kita akak jawatan, beratlah syarikat kita tuan-tuan sekalian. Ambil hak jujur, bukan jenis ngapu. Jadi tuan-tuan, itulah makna hadis ini, rawahun Nasa'i atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Akan datang kita sambung hadis yang ke-136. Iza akala ahadukum ma'a jama'ah wa syabi'a fala yarfa' yadahu hatta yarfa'al qaum fa innahu yukhjidu jalisah, rawahul Baihaqi. Kita sambung hadis ini pada minggu yang akan datang, kalau murah rezeki panjang umur dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang telah kami belajar, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Warzuqna fahman wasi'a, rezekikan kami kefahaman yang luas. Allahumma ja'alna minal ladzina ya'maluna bima ya'lamun, jadikan kami orang yang beramal dengan apa yang telah kami belajar. Warda 'anna wa la taskhutna warfa' maghitaka wa ghadabaka 'anna, ridailah kami ya Allah, jangan kau murkai kami ya Allah. Angkatlah seluruh kemarahan dan murka-Mu di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jika kami seorang anak, jadikan kami anak yang saleh salihah. Jika kami suami, jadikan kami suami yang bertanggungjawab. Jika kami ayah, jadikan kami ayah yang mendidik anaknya dengan agama. Jika kami seorang isteri dan seorang ibu, jadikan kami isteri dan ibu yang salihah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bermula hari ini tuan-tuan sekalian, insya-Allah, sebelum saya sebut hak anak umur ni, hak lepas tu siapa yang masih berminat, insya-Allah, yang masih belum sertai korban di Sudan dan negara minoriti umat Islam, dipersilakan, termasuklah wakaf Quran. Yang dah masuk, saya ucapkan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah Taala balas dengan balasan yang setimpal. Cuma saya nak sebut hak masuk korban yang tak beri lagi nombor telefon pada saya, tolong mari depan, saya nak ambil nombor telefon. Kita nak, ya insya-Allah. Kemudian yang seterusnya di belakang sana ada jamuan, boleh pakai makan. Paling akhir sekali, start minggu ni, siapalah selepas lepas ni saya ada buat jualan sambil menderma di belakang. Jualan tuan-tuan tu dapat barang dan hasil sebahagiannya untuk pusat pengajian saya Baitur Rahman, insya-Allah. Di belakang ada menyeongi kereta, ada kopi, ada koko, Quran, insya-Allah. Baik, selesai. Kemudian macam-macam lagi lah, termasuklah air jus durian Belanda, insya-Allah. Wallahu alam. Jemput makan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.